Kejap Ustaz. Okey Kak. Assalamualaikum. Sekejap buka majlis dulu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dapat juga kita teruskan kelas kita Ustaz. Kita nak sambung seterusnya ke atau nak ambil balik yang hari tu bab yang yang kita skip tu Ustaz? Yang kita skip tu tajuk berapa dah? Tajuk 55 dengan 56 Ustaz. Tajuk bab 55 yang panjang. Tak apa dulu. Panjang banyak muka surat tu. Biar dulu gitu. Jadi kita yang sambungan daripada bab minggu lepas tu dia tulis bab je Ustaz, muka surat 409 tu tajuk menyiram air kencing dengan air. Betul. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Aniza, Kak Syida dan Ibu, khabar semua, minta maaf agak ada masalah tadi. Jadi saya pun tak tahu apa masalahnya. 2-3 kali saya cuba, alhamdulillah dapat juga, alhamdulillah. Okey, bab ni dia ada sambungan yang lepas, tetapi dia ada tambahan-tambahan lah daripada sudut pengajarannya sebagaimana dibawakan oleh pengarang kitab Ibn Hajar Al-Asqalani. Tajuk dia bab yang ni lain kan? Dia ke depan sikit. Sekejap. Dia sebab dia hadis yang sama, kena ke depan sikit. Bukanlah. Oh, hadis dia kat mana nak tengok hadis dia ni? Okey, saya faham. Dia kena tengok di sini Ibu ya. Dia kena tengok kat sini. Ini permulaan dia ya. Bab yuhriqul ma' 'alal baul. Haddatsana Khalid. Betul kan? Haddatsana Khalid bin Makhlad qala wa haddatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Betul. Ja'a A'rabiyyun radhiyallahu anhu fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas radhiyallahu anhum fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui radhiyallahu an telah membuang air kecil di satu sudut masjid sebagaimana yang kita bincangkan yang lepas. Fazajarahun nas, maka manusia pun mula cuba mencegah sahabat-sahabat Nabi juga cuba mencegah Arab Badui tadi, namun telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu, selesai sahaja Arab Badui tadi membuang air kecil, amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubi mimma fa uhriqa alaihi.
Maka Nabi SAW minta satu timba air lalu dituangkan ke atas tempat dia membuang air kecil tadi. Okay, hadis ni kita dah bincang dalam minggu lepas kan. Cuma hari ini kita cuba lihat beberapa pengajaran yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ini disebut wa fi hadzal hadisi min al-fawaid. Daripada hadis ini terdapat banyak faedah. Dan untuk faedah itu ibu-ibu boleh rujuk dalam muka surat 410 ya. 410. Okey. Yang pertama ialah anna li'tiraz min an-najasati kana muqarraran fi nufusi sahabah. Okey, ringkas ceritanya hadis ini menunjukkan bahawasanya sahabat-sahabat Nabi SAW ini sudah terbiasa dengan kebersihan. Dan mereka benci, mereka tak suka dengan benda-benda yang kotor. Justru sebelum Nabi SAW sempat berbuat apa-apa, mereka telah pun bertindak untuk menegur dan mencegah Arab Badui tadi dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadis ni jangan dilihat, tidak boleh dilihat daripada aspek sahabat Nabi ni orang yang tak sabar ke apa, tidak. Tapi ini menunjukkan sahabat Nabi ni orang yang amat menjaga kebersihan dan dalam apa sifat amar ma'ruf nahi munkar ni memang dah mendalam, berakar dalam hati mereka. Sebab tu mereka bertindak segera, ya. Okay, satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita berpegang dengan dalil umum sebelum kita berpegang dengan dalil khusus. Macam mana tu? Sahabat Nabi pada peringkat awal dia pegang dalil umum. Dalil umumnya membuang air kecil dalam masjid ini satu benda yang kotor dan dilarang dalam agama. Dan kekotoran itu tidak boleh dimaafkan. Okey. Tapi itu pegangan pada peringkat awal. Sebelum Nabi SAW menggariskan satu panduan yang lebih halus, yang lebih khusus dan spesifik. Ia membuang kotoran satu benda yang jelek dan dikeji dalam agama. Namun agama juga mengajar kita menyantuni orang yang jahil. Jadi kerana dia ni orang jahil, orang Arab kampung yang terbiasa dengan tabiat kasar dan pagan dia tu, maka kita kena berlapang dada dengan dia. Lainlah kalau dia ni orang yang biasa duduk di bandar, dia nampak sengaja berbuat demikian, tak apalah kalau kita nak marah. Tapi dia ni Arab Badui yang banyak lagi tak tahu tentang adab sopan dan hal itu dilihat perkara biasa bagi dia. Jadi di situ Nabi menggariskan panduan yang lebih halus dan lebih khusus lagi untuk dipegang. Begitulah dengan kita pun. Pada peringkat awal kita pegang dalil umum je lah. Contohnya dalam salat tidak dibenarkan untuk berbicara, bukan? Tapi rupanya ada lagi panduan yang lebih khusus bahawasanya ada beberapa bentuk bicara dalam salat seperti termelatah dalam salat diberikan kemaafan sekiranya ia dalam jumlah kata-kata yang amat sedikit, maka diberikan kemaafan. Dalil umumnya tak boleh, tapi dalil khususnya kalau termelatah dibenarkan. Contohnya, kemudian kata seorang ulama, qala Ibnu Daqiqil Id, ini ulama besar ya. Beliau ni pakar dalam dua mazhab, yakni mazhab Maliki dan kemudiannya beliau mendalami mazhab Syafi'i. Jadi beliau dua-dualah kita katakan Maliki Syafi'i. Wallahu a'lam. Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Ibn Daqiqil Id pun kata begini. Seorang mujtahid harus berpegang dengan dalil yang umum meskipun ada dalil khusus sebenarnya dalam bab itu. Okey, itu panjanglah itu untuk para ilmuwan. Baik. Yang ketiga, wala yajibu mana yang ketiga ni? Yang ketiga tak nampak lah kalau macam ni. Kitab dalam internet ni. Bal amrahum wa tahsilu a'zamil aisarihima wa fihi ni. Allahu akbar, tak nampak. Tapi sebelum itulah ini wa tahsilu a'zamil maslahatain bitarki
aisarihima. Nanti ibu boleh lihat muka surat 411 yang poin kedua, akhir sekali poin yang kedua tu kan. Akhir sekali poin kedua, kita meraih kemaslahatan yang lebih besar daripada dua kemaslahatan dengan mengabaikan kemaslahatan yang kecil. Macam mana ni, ada dua benda yang penting kita nak ambil ni. Okay. Jadi kedua-dua benda tu penting. Jadi mana satu yang kita nak ambil? Contohnya hari tu Kak Liza ada konvo anak kan. Okey, contoh yang lain. Sebelum tu anak Kak Liza dapat 2 tawaran universiti. Satu tawaran belajar di UK. Wow, kita semua nak pergi UK kan. Kalau boleh anak-anak kita ni. Belajar di UK tu ambil bidang fizik sebagai contoh. Satu lagi belajar di India. Di India ni ramai orang tak nak pergi. Tapi belajar bidang kedoktoran. Tapi kedua-duanya bagus. Ambil fizik di UK pun bagus, anak kita mampu. Belajar bidang kedoktoran di India pun anak kita ada kemampuan dan dia pun jenis orang yang lasak, orang yang berani, boleh jaga diri sendiri. Jadi sekarang ni dua-dua tu maslahah. Tapi sekarang ni bila kita ada dua maslahah, nak tak nak kita kena pilih satu je. Kita tak boleh nak pecah dua, satu badan kita pergi ke UK, satu badan kita ke India, mustahil. Nak tak nak kita kena memilih satu. Maka bila nak pilih satu tu, kata ulama, tarki aisarihima, kita tinggalkan maslahah yang kurang sikit. Contohnya betul, anak kita ni minat kimia pun dia pandai, fizik pun dia pandai, kedoktoran pun dia boleh pergi, tapi dia lebih minat untuk menjadi doktor. So jadi doktor lah, walaupun pergi ke negara yang orang tak minat nak pergi pun. India ke sebagai contoh. Okay. Bagus. Saya nak katanya kalau India yang UK, orang nak pergi UK lah kan. Tapi UK tu dia bukannya nak bekerja dalam bidang fizik apa benda pun. Okey. Jadi kena pilih lah mana satu yang lebih mendatangkan maslahah. Ataupun yang kedua, kita nak pergi melancong contohnya. Nak pergi melancong ke mana kita ni ya? Kita nak pergi melancong dalam negara ke luar negara aja. Okey. Jadi kena pertimbangkan semua benda. Melancong di luar negara, okey juga. Dan itu pengalaman yang indah. Tapi melancong dalam negara lebih ekonomik dengan zaman sekarang ni, zaman dunia yang tak tahu hala tuju. Maka kita pertimbang di sana sini, yang fikir duit dan sebagainya. Maka kita tinggalkan masalah yang kurang, masalahnya yang kurang kebaikannya kita tinggalkan dahulu. Kita ambil benda yang lebih mendatangkan kebaikan yang banyak. Begitu juga ibu-ibu sekalian, kalau ada dua kebaikan, kita kena tengok kebaikan mana yang memberikan kebaikan jangka panjang dengan kebaikan jangka pendek. Maka kita mengambil kebaikan jangka panjang daripada kebaikan jangka pendek. Contohnya ada seorang ustaz saya tu, bila dia nak kahwin tu, dia dengan dia ni orang yang hebat, ada jiwa kepimpinan, orang yang ada rupa, ada je orang yang nak pada dia, tapi dia kena memilih. Dia nak cari muslimah yang bagus-bagus, yang tak ada kaitan dengan kekeluargaan dia, ataupun dia nak kahwin dengan sepupu yang ada kaitan kekeluargaan dengan dia. Mana satu dia nak pilih tu. Okay. Sebab maka dia kena fikir masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Masalah jangka panjangnya, kalau dia kahwin dengan sepupu dia, maka dia mengeratkan hubungan dua keluarga yang kurang rapat sebelum ini. Jadi bila keluarga tu kurang dapat, jadi dia nak dapatkan balik keluarga tersebut, maka dia pun kahwin dengan sepupu dia. Jadi itu dia anggap sebagai masalah jangka panjang. Jadi kalau dua benda terbaik, nak kena nilai jangka panjang ke jangka pendek. Ataupun masalah itu mendatangkan kebaikan kepada ramai orang ke, mendatangkan kebaikan untuk orang yang sedikit. Semua perkara itu perlu dinilai. Justru dalam isu ini pun, sahabat Nabi, walaupun melarang Arab Badui tadi daripada terus membuang air kecil, itu benda yang baik, tapi ia benda baik yang bersifat sementara. Boleh jadi Arab Badui tadi pun mula benci dengan agama Islam. Boleh jadi mendatangkan penyakit pun kepada Arab Badui tadi. Maka Nabi SAW melihat jangka panjang itu sendiri. Biarlah dia buang air kecil dahulu, nanti kita bersihkan. Yang penting kita nak beli hati dia. Kita nak tawan perasaan dia, agar lunak dengan ajaran Islam itu sendiri. Okey. Yang seterusnya, perkara yang ketiga, wa fihil mubadarah ila izadatil mafasid. Di sini menunjukkan bahawa kita
kena bersegera untuk menghalang perkara-perkara yang tak elok sekiranya tidak ada halangan. Macam tadi sahabat Nabi nak halang tapi ada halangan. Halangannya takut bawa penyakit kepada Arab Badui tadi, itu halangan, ya. Tapi kalaulah tidak ada halangan dalam kita mencegah kemungkaran, maka kita kena berusaha untuk mencegah kemungkaran secepat mungkin. Kalau ada halangan, tak apalah. Dan dalam kita memberikan nasihat, mencegah kemungkaran, kita mesti timbang banyak benda. Antaranya, adakah sesuai? Antaranya, adakah sesuai? Dan adakah wujud pandangan ulama lain yang boleh kita consider? Ya, contohnya, saya biasa melihat orang bila dia salat, dia masa tu imam rukuk, dia pun Allahu Akbar, dia nak rukuk dengan imam. Tapi dia tak sempat, dia nak turun, imam pun naik ke atas. Jadi itu dikira tak sempat sebenarnya, dia kena tambah rakaat. Tapi saya jumpa beberapa orang, dia kira dia anggap sempat. Dia tak tambah rakaat, dia kira benda tu dikira dia sempat lah. Jadi saya pun terfikir macam manalah aku ni, nak tegur ke tak tegur. Dan kalau tegur macam mana ceritanya, panjang pula ceritanya. Jadi macam-macam berlawan dalam perasaan ni. Jadi saya tegur, tapi saya tegur dalam keadaan ada orang yang saya tegur, saya sebut solat tu kena ulang balik. Okay. Orang tu saya nampak boleh kita bincang untuk dia solat balik. Ada orang yang saya rasa macam sukar pula, macam mana lah nak cerita pada dia. Saya sekadar menyebutkan bahawa tak boleh tu, dia tak dikira kalau bertembung. Tapi solat tadi, dia pun tak tanya macam mana solat saya tadi. Itu pun macam mana nak sebut. Kita tak apalah. Kita pegang saja pendapat ulama yang kata, yang ada pendapat yang sangat-sangat lemah, kata boleh. Bolehlah. Tapi sebenarnya tak boleh. Jadi macam-macam lah berperan perasaan. Sebab itu penting menuntut ilmu tu kan. Baik. Hadis ini juga menunjukkan, wa fihi ta'yinul ma' li izadatin najasah. Ini menunjukkan bahawasanya air yang berfungsi untuk menghilangkan najis. Okey, tak apa. Waktu yang panjang-panjang apa benda tu, kita pergi ke 7 terus. Okey, ibu lihat muka surat 412. Mana ya? Sini ni. Tafirah. Ya anal balata. Tak tahulah kat mana kat sini ni. Tapi hadis ini mengajar kita, ni. Wa fihi ar-rifqu bil jahil wa ta'limuhu. Ini menunjukkan kita kena berlembut dengan orang yang jahil. Jahil ni bukan orang yang bodoh ya. Jahil artinya orang yang tidak tahu hukum hakam, ya, tidak tahu tentang hukum hakam. Maka kita kena berlembut dengan mereka dalam kelas pengajian, tak boleh kasar. Saya tengok banyak kali dah, bila kita bertegas, bila kita berkeras, akhirnya Islam tak ke mana-mana juga. Jadi dalam menangani perkara ini, nak tak nak kita kena santuni orang dengan penuh kasih sayang. Contohnya saya dululah. Saya tengok orang tidur masa khutbah kan, saya jadi meluak sangat, geram sangat. Bila kita suruh bangun tu, kita suruh bangun dalam keadaan kita tak suka dia. Asyik tidur je kan, hati kita nak marah kan. Tapi lama-kelamaan saya fikir balik, kenapa aku nak marah-marah? Memanglah perkara itu tak elok dalam agama, tapi bukanlah maksiat seperti mengorat orang perempuan ke apa benda, tidak sampai macam tu. Semuanya dia telah meninggalkan satu ajaran yang murni, iaitu kena dengar khutbah Jumaat. Maka saya pun cuba bentuk setting yang betul. Setiap kali saya tengok orang yang tidur tu, saya cuba masukkan bidang yang positif dan saya cuba kejutkan dia dengan kasih sayang. Jadi minta bangun tu dalam keadaan senyum, dalam keadaan kita nak mencampakkan kita punya aura kebaikan kita tu, aura kasih kita kepada dia supaya dia boleh menerima nasihat kita itu sendiri. Soal dia terima tak terima tu cerita lain lah. Cuma di peringkat kita berusaha menyantuni dia dengan kasih sayang. Tak boleh dengan kasar ya. Kasar ni tak ke mana-mana. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlembut dengan orang-orang yang menentang Nabi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik. Kalau berkasar, orang pasti akan melarikan diri. Itu disebut wa fihi ra'fatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa husnul khuluqihi. Ini menunjukkan kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
indahnya akhlak Nabi ni. Ya. Okey, jadi di sini banyak lagi ibu-ibu sekalian faedah daripada hadis ini. Kita terus ke depan ya. Kita terus ke depan. Jadi sebab itu saya begitu tertarik dengan satu pengajian yang saya baru ikut sikit baru dalam YouTube, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, yang mana beliau telah membawa kita memahami sifat salat Nabi dalam konteks yang lain. Biasanya orang bila bincang sifat salat Nabi ni, orang bincanglah tangan letak kat mana, rokoknya macam mana, sujudnya macam mana. Itu kena bincang, saya setuju. Tapi Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman hafizahullah, beliau melihat daripada aspek yang lain, bermula dengan aspek khusyuk dalam solat itu merupakan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bermula dengan ambil wuduk lagi. Kata dah ambil wuduk tu dah tak boleh bersembang dengan orang dah. Dan memang ada hadis pun kan. Ambil wuduk dengan tenang, lepas ambil wuduk dengan tenang tu jangan sembang dengan orang, jangan fikir soal keduniaan. Solat sunat dulu 2 rakaat. Kalau berkebetulan dah masuk azan, kita solat sunat qabliyah ataupun solat sunat mutlaq. Kalau belum azan, kita salat sunat wuduk sebagai contoh, ataupun salat sunat tahiyatul masjid, ataupun salat sunat apa-apalah nak qada dan sebagainya. Jadi salat dulu. Dan lepas salat tu kita zikir, kita doa untuk bersedia menghadapi solat. Jadi dia kata di situ bermula. Dia bukan khusyuk dalam salat ni bukan bermula dengan Allahu Akbar. Dia bermula sebelum tu. Dan memang sukar untuk kita buat. Tapi itu beliau telah melihat konteks sunnah dalam benda yang lebih luas. Okey. Macam orang duk bincang sunnah ni, sunnah tu daripada sudut perbuatan banyak. Tapi bila dengan orang kasar, tak boleh juga. Kita perhatikan ada orang memperjuangkan sunnah tapi suka menyalahkan orang lain. Tak boleh. Memperjuangkan sunnah tapi berkasar dalam pengajian. Tak boleh. Kalau kita memperjuangkan sunnah, antara sunnah Nabi ialah ar-rifqu war-ra'fah. Nabi ni sangat lembut, sangat pengasih, menyantuni orang. Ada masa betul Nabi marah. Betul, ada masa Nabi marah. Tapi persen Nabi marah tu dibandingkan Nabi berlembut, sikit sangatlah. Nabi marah pun kepada sahabat-sahabat yang boleh dimarah. Dan bila Nabi marah pun, sallallahu alaihi wasallam, dia tak larikan diri. Okey. Bab baulis sibyan, bab air najis. Baul, saya baca baul lah. Saya tak suka sebut kataan tu. Baul as-sibyan. Baul anak kecil. Ingat ni guru Bukhari yang paling banyak disebut, Abdullah bin Yusuf. Maksudnya dia dah jumpa nama dia, beliau rahmatullahi alaih. Hadis ini daripada Ummul Mukminin Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ibu-ibu ingatkan ada satu doa, ada satu hadis Nabi, sesiapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan tidak diketahui, malaikat akan mengaminkan untuk dia juga. Tahu hadis kan? Kak Liza biasa dengarkan. Contohnya diam-diam saya doakan dan Kak Liza ni diberikan kebahagiaan, maka malaikat pun doa untuk Zul Khairi pun sama dapat kebahagiaan. Jadi begitulah kita bila dengan nama ulama kan, kita baca rahmatullahi alaih. Dia tak tahu tu kita baca doa untuk dia. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anha, mereka tak tahu. Tapi kita doakan mereka. Jadi insya-Allah bila kita baca Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jadi malaikat pun kata semoga Allah meridaimu juga. Dan kita kena panggil beradab lah. Kalau ulama ni payahlah kita nak panggil hadasana Ustaz Abdullah bin Yusuf tu, tak perlulah. Kita direct je hadasana Abdullah bin Yusuf. Tapi kalau dengan sahabat Nabi ni, isteri Nabi, kita beradab sikit sebab level mereka tu mak. Jadi bila level mak kita panggil Ummul Mukminin ataupun Ummuna. Saya nak mudah tu baca Ummuna lah, ibu kami. Ya? Ibu kami Ummuna. Ataupun kita sebut bahasa Melayu pun tak apa, berkatalah Ibu Aisyah. Sebagai contoh. Kalau kecuali yang saya payah nak sebut Ummuna tu, Ummul Mukminin kalau namanya Ummu di depan. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Jadi nak baca Ummul Mukminin, Ummu Salamah tu jadi panjang pula. Jadi sekurang-kurangnya Ummu Salamah tu gelaran, dia bukan nama direct. Macam Aisyah ni dia nama. Jadi kalau kita dapat sebut Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, itu lagi cantiklah. Tapi apa pun dia melihat kepada tempat juga, melihat kepada kesesuaian dalam banyak keadaan.
Saya memang baca umumnya ya, insya-Allah. Annaha radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lagilah sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh sebanyak mungkin. Kalau dah tidak semua pun okey. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawakan seorang anak kecil. Jadi anak kecil itu dia duduk di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak kecil tu buang air kecil atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air, lalu disirami air tersebut ke atas pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini cerita tentang bab baul sibyan. Baul sibyan ni macam mana? Sibyan ni lelaki ya. Kalau wanita, kalau lelaki as-sabi, kalau wanita perempuan as-sabiyah. As-sabiyah, lelaki as-sabi. Maka dalam bab baul as-sabi dan as-sabiyah ni ada perbahasan panjang peringkat ulama. Adakah ia merupakan hukumnya sama ataupun hukumnya berbeza? Kalau kita lihat hadis daripada Lubabah bintil Haris. Ini wanita ya. Lubabah ni ada wanita, ada lelaki, ada tak lelaki? Lubabah bintil Haris. Lubabah bintil Haris ni ni apa nama makcik Ibn Abbas tu, mak Ibn Abbas. Sekejap ya, kita tengok sekejap. Lubabah tu, nampak tu, Lubabatul Kubra, Lubabatis Sughra, makcik Ibn Abbas lah. Ataupun mak, ada antara dua je. Ummul Fadl, mak dia. Lubabah bintil Haris adalah ibu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhum. Manakala satu lagi dia ada Lubabah juga, ini Lubabah Sughra. Ini Lubabah adik, dan ada Lubabah kakak. Lubabah kakak tu ibu kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anha. Ada ni. Wahia ukhtu ummul mu'minina Maimunah radhiyallahu anha. Lubabah tu ialah adik-beradik kepada ummul mukminin Maimunah, dan dia makcik kepada Khalid bin Al-Walid. Mak Khalid tu nama Lubabah juga, Lubabah adik. Wa ukhtu Asma binti Umays li ummiha, masya-Allah, masya-Allah. Dan beliau juga adik-beradik dengan Asma binti Umays melalui mak. Melalui mak. Mak tu macam mana ya melalui mak tu? Kita tengok balik apa maksud melalui mak tu . Mak dia kahwin dengan Umays tu macam mana tu? Mak dia kahwin dengan Umays kot. Mak kepada Lubabah. Okey. Jadi kan jadi adik-beradik lain mak lain ayah gitulah ceritanya. Baik. Maknanya Lubabah dia ada juga hadis. Beliau menyatakan radhiyallahu anha, innama yughsalu min baulil unsa wa yundahu min baulil zakari. Itu ibu-ibu boleh lihat muka surat 415 ya. Sesungguhnya kalau baul anak lelaki ni, baul anak perempuan dia kena basuh. Baul anak perempuan kena basuh. Baul anak lelaki pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya perlu disirami, percik-percik begitu ataupun siram-siram begitu sahaja. Tidak perlu dibasuh. Basuh ni kena cuci lah, gitulah. Kemudiannya ulama juga bahas siapakah anak lelaki yang buang air kecil atas ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata itu merupakan Hasan, ada yang kata Husain, tapi yang tepatnya bukan Hasan dan Husain, sebaliknya anak kepada Ummu Qais ya. Dan ada hadis yang lain, kalau ibu-ibu lihat muka surat yang keberapa pada buku ibu-ibu tu. Inilah muka surat 415 tu.
yazharu li anna al-murada bihi ibnu Qais al-mazkuru ba'dah, yang zahirnya anak lelaki yang disebutkan dalam hadis itu yang membuang air kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah anak Qais. Okey, yang disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Kita terus lihat hadis yang berikutnya. Kita tak perlu dalami satu persatu je. Nanti dia akan makan masa kita panjang sangat. Kita tengok mana penting je. Minta maaf kena. Okey ni. Hadis dia cuba ibu lihat. Daripada guru Bukhari lagi, Abdullah bin Yusuf radhiyallahu an, daripada Qais binti Mihsan. Nampak tak? Qais binti Mihsan. Qais binti Mihsan. Okey, tak apa. Qais ini radhiyallahu anha annaha atat bibnillaha saghir. Beliau telah membawa seorang anak beliau yang masih kecil. Lam yakulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak itu belum makan apa-apa pun. Dia bawa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada susu ibu, dia hanya pernah rasa kurma lah kot. Kurma masa tahnik. Itu lainlah. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah letak anak itu atas ribaannya. Fabala ala thawbihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak itu telah buang air kecil, baul atas pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsil. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta air, lalu hanya disirami sahaja tanpa mencucinya. Secara siram-siram gitu je, bukan siram guna air banyak, siram gitu tak. Maknanya Nabi buat-buat begitu je ataupun basah-basah sikit-sikit je. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini menunjukkan bahawasanya baul anak lelaki yang tidak makan apa-apa, dia sebut tu lam yakulit ta'am, maka tidak perlu dibasuh, ia hanya sekadar disirami atau dirinjis-rinjis sahaja, ya. Okay. Ini dalil menunjukkan bahawasanya anak yang buang air kecil atas ribaan Nabi itu ialah anak Qais. Dan ada satu cerita yang agak sedih juga, iaitu dia satu lagi tu ada satu dalam bab pengubatan. Cuma nak tahu, tapi anak beliau tadi wa mata ibnuha, anak beliau telah meninggal dunia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi masa kecil tu meninggal ya. Wa huwa saghir, meninggal masa kecil lagi. Tak tahulah apa nama anak yang bertuah tu. Okey. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, mudah ceritanya sebab benda ni dia panjanglah perbahasan dia kan. Mudah ceritanya, ulama membahaskan tentang kedudukan baul anak lelaki tadi. Okey, cuba kita lihat terus untuk memudahkan kita tu, kita lihat muka surat 420. Ibu lihat muka surat 420. Saya nak cari kat sini mana ni. Ni. Fi hadzal hadis min al-fawaid, ada beberapa faedah daripada hadis ini. Satunya, kita kena buat baik dengan anak-anak kecil ni. Kena buat baik anak kecil, tak boleh kasar dengan anak-anak. Tapi ibu semua baik-baik, tak ada masalah. Kita nak cerita umum. Ada orang kasar dengan budak-budak. Kita tengok pun sedih, geram pun. Ada orang jenis macam ni dengan anak orang lain, bukan main lagi, duk manja, duk gurau-gurau. Anak sendiri buat tak tahu je, marah-marah. Geram kita. Orang anak sendiri ada, tak nak manja-manja pula. Anak orang lain sibuk nak tunjuk manja dan sebagainya. Jadi tak eloklah, anak sendirilah yang paling kita kena sayang. Anak kita, bukan anak orang. Okey. Dan kelebutan dengan anak-anak ni dengan mindset bahawa anak-anak ni tak tahu apa-apa. Dia ikut kita je. Kalau kita didik dengan baik, baiklah dia. Kalau kita didik dengan kasar, kasarlah dia. Jadi kalau ada budak-budak yang buat perangai tak elok tu, itu didikan yang tak betul dari dia mangsa keadaan. Maka kita tak boleh menghukum mereka. Sebaliknya cuba membina
hubungan yang baik dengan mereka dan mendidik mereka seboleh mungkin kan. Okey. Jadi kena buat baik, lemah lembut dengan anak-anak sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pengasih dengan anak-anak, suka sapu kepala anak-anak, suka bergurau senda. Itu kita nak tu. Okey. Dan kalau ikut macam-macam lah metodologi pendidikan anak-anak itu, ibu-ibu lebih memahami daripada saya mungkin. Saya kira begitulah. Dan ibu-ibu ada masing-masing metodologi cara mendidik anak-anak. Yang pentingnya kita tidak pernah memandang rendah pada anak kita dan menyesuaikan anak kita ni dengan kemampuan dia. Baik. Wa tahnikul mauludi wat tabarruk bi ahli al-fadl, dan boleh kita tahni anak tu dengan orang yang ada kelebihan. Jangan bawa jumpa tu imam yang isap rokok. Dan imam isap rokok, dia masuk dia kembang-kembang kurma tu, dia masuk pula dalam mulut anak kita. Tu dia buang rokok lagi. Bolehlah cari orang yang betul-betul soleh, betul-betul alim, orang yang baik. Kita nak orang macam tu lah, tak apa. Kalau tak ada, kita buat sendiri je lah. Tahnik. Okay. Sebab Ummu Qais, dia bawa anak dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudiannya bila bincang berkaitan dengan anak lelaki dan anak wanita ni, baulnya ada 3 pendapat. Ala salasati mazahib hiya awjuh lisyafi'iyah. Ada 3 pendapat yang ini merupakan pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibu-ibu boleh lihat muka surat 420 bawah sekali tu. Yang bawah sekali pendapat pertama ada sebut tu. Pendapat yang pertama, as-sahhuhuma al-iktifa bin nadah fi baulis sabi la al-jariyah. Yang paling tepat ialah, pendapat yang paling kuat ialah kalau baul anak lelaki cukup kita sekadar siram rinjis-rinjis, tetapi anak gadis, anak perempuan tak boleh, ya, anak perempuan kena basuh. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Ali, Atha, Hasan bin Basri, Hasanul Basri, Zuhri, Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Wahab dan lain-lain lah. Jadi maknanya ramai ni ulama yang kata anak perempuan kena basuh, anak lelaki. Ya? Kenapa macam tu? Dari dulu kita memang tahulah tajuk bab ni kan, air kencing anak lelaki tu berbeza dengan anak perempuan yang bawah 2 tahun tu kan. Tapi kenapa anak lelaki siram, anak perempuan kena basuh tempat kencing tu? Ada beza apa daripada air kencing tu? Nanti kita tengok macam ni. Barakallahu fikum. Wasani yakfin nadah fihima. Dua siram rinjis je. Ini pendapat Al-Auza'i, dan juga dikatakan ini pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i. Okey. Tapi dengan syaratlah tak makan apa-apa lagi. Kecuali yang tahnik tak apa. Minum susu mak je. Kalau minum susu tepung tak boleh dah lah. Kalau siapa minum susu tepung, maka najisnya kena basuh. Wasalis huma sawa fi wujubil ghusl, fi wujubil ghusl, sama je kedua-dua najis dan perlu dibasuh. Dan inilah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Kata sama je. Jadi pertamanya kita kena tahu ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Ada ulama yang kata begitu, ada ulama yang kata begini, ada ulama kata bezakan anak lelaki dan perempuan, ada ulama kata dua-dua sama je, kena siram je. Anak kata dua-dua sama je, kena basuh. Okay, tapi semua ulama kata najis. Ulama Syafi'i pun kata najis. Cuma isunya najis tu najis yang macam mana? Najis yang hilang dengan basuh ataupun najis yang boleh hilang dengan rejisan air sahaja. Tapi najis tak? Najis. Itu kesepakatan ulama najis. Ada orang kata ulama Syafi'i kata tidak najis. Bila masa pula ulama Syafi'i kata tak najis? Najis. Cumanya kena basuh ke kena rinjis. Okey. Maka dalam bab ini berkait dengan soalan daripada ya. Okey. Berkait dengan soalan yang diajukan oleh Kak Liza tadi, najis mukhaffafah kan. Kalau anak gadis, anak perempuan tadi najis mutawassithah kata kan.
Ada ulama seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih di dalam kitab Madarijus Salikin, sorry. Kitab apa? Saya tak ingatlah kitab. Aduh, astagfirullahaladzim, tak puas hati ya. Kitab Usul Ibn Qayyim. Nama saya handphone. Kitab apa ya? I'lamul Muwaqqi'in. Kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan ada beza dia. Bezanya antaranya ialah apa? Di sudut bau dia. Baul anak lelaki ni tidak sekuat baul anak perempuan, katanya begitu. Allah Alam ni saya tak kata, ini saya nukil je. Yang kedua dia kata sebab kalau anak lelaki ni dia payah, dengan minta maaf ibu-ibu, kita hanya bincang secara ilmiah aja. Dia takut air kencing tu, baul dia tu pergi ke merata tempat. Jadi ia menyulitkan ibu. Untuk memudahkan urusan ibu tu, maka siram je lah mana-mana tempat. Manakala anak perempuan ni, dia setempat je, maka kita basuh tempat tersebut untuk memudahkan. Ada ulama kata begitu. Dan dalam bab ini, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa pendapat yang paling kuat. Adakah dia sama ataupun ia berbeza? Mungkin juga ke? Mungkinkah kedua-duanya sebenarnya najis mukhaffafah? Cuma sebab yang lelaki itu nak memudahkan ibu, maka siram sahaja. Yang perempuan tu kita basuh. Okay. Jadi, wallahualam, saya tak berani nak komen apa yang pendapat terbaik dalam bab ini. Terpulang kepada pandangan ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu nak kata beza, ya, itu pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau ibu-ibu kata sama, kedua-duanya najis ringan mukhaffafah, kedua-dua disiramkan. Ya, ada ulama Syafi'i yang kata demikian. Itu pendapat yang kedua. Dan itu pendapat Imam Malik. Itu pendapat Al-Auza'i. Kalau ibu-ibu kata kedua-dua kena basuh, tak boleh disiram saja. Ya, itu pendapat ulama Hanafi dan Maliki, walaupun dikritik oleh Ibn Hajar, tapi mereka pun ada hujah mereka tersendiri. Jadi terpulanglah ibu-ibu nak pegang pandangan yang mana satu. Dan kalau ada orang petikai, ini menunjukkan wanita ni macam rendah dia kedudukan dibandingkan lelaki. Bukan begitu. Tak timbul pun isu lelaki lebih tinggi pada wanita dalam bab ini. Dalam banyak keadaan pun wanita mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Ya, seperti dalam perkahwinan, lelaki yang wajib memberikan nafkah. Wanita tidak wajib, tapi kalau wanita memberi, wanita berkongsi, itu memberikan pahala yang banyak. Tapi yang wajibnya lelaki. Apabila berlaku perceraian, wanita tak ada perlu bayar apa-apa pun, kecuali kalau ada melibatkan mahar perkahwinan atas faktor-faktor tertentu. Tapi lelaki kena memberi. Kalau lelaki tu kahwin lain dan ada anak pula dengan isteri lain, maknanya dia ada dua tanggungan. Anak dengan isteri baru dengan anak isteri lama. Manakala si isteri tak bertanggungjawab terhadap anak lelaki itu. Pandailah tak pasal kahwin. Tapi ialah kalau dia dapat anak dengan suami yang baru pun, suami baru dia yang kena jaga anak dia. Dan suami baru dia pun kena jaga anak tiri dia tu. Sebab bila menerima dia, kena terimalah anaknya dia sekali. Jadi banyak keadaan, banyak perkara kaum wanita ini yang diberi kelebihan dalam agama. Tapi sebenarnya ia disesuaikan. Islam tengok mana sesuai. Yang ni sesuai untuk lelaki, maka diberikan pada lelaki. Yang ni sesuai untuk wanita, maka diberikan pada wanita. Saya begitu tertarik dengan kupasan daripada sahabat saya, Dr. Badri. Beliau mengkaji pemikiran-pemikiran yang modernis, liberalis apa ni. Beliau ni ahli usuli, ambil usul fikih. Dan beliau ni orang yang membuat kajian, kerja pun kerja bahkan kajian. Bila saya baca tesis PhD beliau, yang separuhnya saya tak faham apa benda dia tulis, sebab terlalu teknikal, barulah saya faham beberapa hadis berkaitan dengan wanita. Dan memang itulah saya cari sama ni. Hadis-hadis yang berkaitan wanita, contohnya, dalam bab kesaksian wanita melihat anak bulan. Sekarang ulama dah terima dah. Sama ada fatwa negeri Selangor ke, fatwa negeri wilayah ke, banyak negeri menerima kesaksian wanita setaraf dengan kesaksian lelaki dalam bab melihat anak bulan. Ya, bahkan kadang-kadang kesaksian wanita lebih tajam daripada kesaksian orang lelaki untuk menilai anak bulan tu nampak ke tak nampak. Okay. Jadi kalau dulu-dulu tak boleh.
kesaksian lelaki, seorang lelaki sama dengan kesaksian 2 orang wanita. Seorang je lelaki tengok anak bulan. Kata anak bulan dah timbul dah. Okay, cukup. Tapi kalau wanita seorang sebut tak boleh. Mana bukti lagi ada tak saksi yang kedua. Kena ada orang kedua. Maka Dr. Badri ni dia kaji ke Mekah dulu. Kesaksian wanita ni 2 orang baru setanding dengan seorang lelaki atas beberapa faktor. Antaranya faktor apa dia? Faktor yang pertama ialah orang yang terlibat dalam dunia melihat anak bulan pada zaman tersebut orang lelaki. Orang lelaki yang pandai cara melihat orang lelaki yang biasa terdedah dalam bab melihat anak bulan sama ni. Apalagi melihat anak bulan ni pada waktu malam. Orang lelaki. Wanita ni tak terdedah pun dengan bab melihat anak bulan pada masa tersebut. Justru kalau lelaki yang sebut dia ada pengalaman, dia ada pengetahuan tentang perkara tersebut, maka boleh diperakui. Kalau kaum wanita, mereka tak biasa. Justru wajar kalau pendapat mereka itu dinilai. Baik. Yang keduanya, melihat anak bulan ni pada waktu malam. Waktu malam ni pada zaman dulu dengan padang pasirnya, dengan tak ada apinya, bahaya keselamatan wanita. Maka tak timbul isu wanita pergi ke luar pada pasir pada waktu malam seorang-seorang diri. Kalau 2 orang pergi logik. 2 orang pergi logik. Lelaki seorang-seorang pun biasa pada masa tersebut. Jadi dia sebenarnya dia melihat kepada suasana pada masa itu. Maka seiring dengan perubahan masa, bahkan kaum wanita pun sibuk buat kajian. Saya tahu lah isteri saya benda tu kan. Dari maghrib sampai ke subuh. Orang perempuan pun tak tidur dari maghrib sampai ke subuh. Dia buat kajian, tengok bintang dan sebagainya. Ataupun bermula tengah malam sampai ke subuh dia buat kajian. Dan kemudiannya analisis data. Nak buat kajian tengok nampak tak nampak. Kemampuan ilmu mereka pun makin luar biasa. Maka setaraflah wanita dan lelaki. Jadi Nabi SAW tak pernah membezakan antara lelaki dan wanita secara hakiki. Tapi Nabi melihat kepada soal Nabi SAW dan para ulama melihat kepada soal kesesuaian pada masa tersebut. Jadi tiba-tiba orang nak petikai hakim wanita. Please lah, negara lain presiden pun orang perempuan dah. Kita dok bahas hakim mahkamah tak boleh wanita. Tak boleh lah macam tu. Okay. Jadi kena tengok semua aspek. Dulu kesaksian wanita dalam kes jenayah memang tidak dibenarkan. Bukan tak dibenarkan, orang Islam tak berapa galak lah. Sebab bahaya. Pada zaman sekarang, kalaulah keselamatan terjamin oleh pihak polis boleh berkawal, apalagi hakim memang polis jaga habis-habisan. Hakim ni memang ada pengawal peribadi dia, rumah dia pun dia jaga. Kalaulah keselamatan terjamin, tak apa, tak ada masalah. Kalau nak kata orang perempuan jaga anak, orang lelaki tak jaga anak. Dua-dua jaga anak. Anak tak anak kita sama-sama, dua-dua jaga. Maka tak timbul isu orang wanita kena duduk di rumah jaga anak, orang lelaki kerja di luar. Sedangkan realitanya saya pun kerja di rumah. Saya yang selalu kena tinggal, dia pun kena tinggal lagi. Jadi maknanya kena lihat kesesuaian lah. Tang dia, tang kita macam mana kan. Saya jumpa Haji Zulkifli semalam di Bangi. Beliau kata kena tinggal lagi dah kan. Beliau selalu kena tinggal dengan isteri. Bukan kerja pun pergi melancong. Melancong sana, melancong sini. Tapi Haji senyum. Okey je kena tinggal dengan isteri sebab itu kepuasan isteri dia. Dia sokong isterinya suka pergi melancong. Dia sokong, tak apa. Yang penting jangan buat benda tak elok. Melancong tu ada tujuan untuk belajar sesuatu, berbudaya, berpengalaman, pergi dengan kawan-kawan yang dipercayai. Kenapa tidak? Saya suka dengan attitude beliau tu yang menyokong. Tak ada halangan pun. Tak ada rasa nak marah-marah, nak berungut ke apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini, okey, seterusnya bla 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 bis. Panjanglah, Fahim baca sendirilah ibu. Itu pun depan tu. Itu yang Ustaz Zahiruddin bahas lah kan, Kak Liza. Bab membuang aktivitas sambil berdiri apa benda tu Ustaz Zahiruddin dah bahas kan. Dah ada dengar tu kelas. Ada. Ada tajuk Lama yang ada dalam buku. Master fiqh hadis kan? Ya. Sedap ayah bincang benda tu. Yang dibincangkan oleh Ustaz Zahiruddin. Okey, ibu-ibu, jom kita buka perbincangan.
Okay, ada apa-apa untuk dibincangkan? Kak Syida tak ada ke, Kak Liza? Tak ada dah fly dah kot hari ni. 26 katanya fly. Dari mana? Kak Syida tak ada ni. Kak Syida pergi hantar anak dia. Oh, Kak Syida dengan anak dia sekarang. Dia bukannya anak dia sendiri. Pergi hantar. I see. Pergi hantar. Ustaz, macam kan cerita pasal ayah kencing bawah 2 tahun ni kan sekarang ni duk tengok 6 bulan dah bagi makan dah. Jadi memang isu je memang kena basuh lah. Kena basuh lah. Kebanyakan sekarang 6 bulan dia orang ramai lah bagi makan. Lagi satu memang kalau yang bekerja tu kebanyakan dia bagi susu tepung lah. Tak semuanya bagi badan. Macam Kak Iza dulu masa kerja pun sempat 6 bulan je lah yang diperah, yang disimpan dalam freezer untuk bagi anak kan, bagi kat orang mengasuh. Lepas tu kena campur dah lah dengan susu tepung. Bila Kak Liza kata macam tu, saya teringat dulu orang duk bahas. Kita ni, anak-anak ni, jangan bagi makan apa-apa. 2 tahun. Kan 2 tahun tu tempoh ni. Itulah Ustaz kan, macam zaman Nabi mana ada bagi apa, bagi susu badan je sama 2 tahun tu kan. Betul. Itu sekarang je yang kata 6 bulan boleh bagi makan tu. Betul kan? 2 tahun bagi susu saja. Macam mana Kak boleh tahu 2 tahun tu makan susu badan saja? Ada itu kelas dengan Ustazah Solehah. Ada cakap, ada bagi tahu semua tu dah. Tentang wanita sebagai al-um kan. Wah, 2 tahun bagi susu badan saja. Betul ke 2 tahun susu badan saja? Siapa yang boleh share maklumat bersama? Kak Salina? Dr. Lily ada dengar tak pasal tu Dr. Lily? Doktor kerja kot. Ada? Assalamualaikum. Saya tak pasti, saya tak perasan Ustazah Solehah cakap macam tu. Tapi doktor, macam mana dari sudut ilmu perubatan? Memang 2 tahun tu boleh ke anak-anak hidup dengan susu ibu saja? Boleh hidup. Hidup mungkin boleh lah, tapi dia tak hidup cukup lah. Boleh. Tak cukup nutrien yang diperlukan, sebab lepas 6 bulan dia tak lagi, dia perlu buat macam belajar macam aktiviti fizikal yang memerlukan pergerakan muscle kan, macam dia belajar meniarap, merangkak, berjalan, cognitive function dia ni. Jadi sepatutnya kalau ikut ni lah, kena tambah diet lah. Tapi mungkinlah ada hadis-hadis yang dia pun tak pasti, yang macam ada anak-anak kecil yang ada dia makan kurma kan, ibu dia keluarkan daripada mulut dia, sebab kurma tu bukan hak ibu dia lah, hak Baitul Mal. Macam tu lah, saya pun tak pasti. Allah alam. Masuk Kak Lina macam mana? Insya Kak Lina. Terima kasih banyak doktor. Saya nak tanya sikit dengan Dr. Lilia, kalau kebetulan Dr. Lilia ada. Dia proses mengunyah tu juga, pandangan saya lah, proses mengunyah tu juga adalah satu proses orang kata untuk pembesaran anak-anak kan. Bila dia makan tu dia mengunyah, proses mengunyah tu juga satu skill untuk anak-anak kalau yang di peringkat permulaan kanak-kanak. Kalau tak salah saya lah. Doktor boleh ulas sikit pasal tu. Jadi kalau dia makan sekarang dia makan makanan selain daripada susu lah. Kalau susu tu dia hanya menghisap aja. Kalau makan ni dia kena proses menggigit, mengunyah, menghadamkan makanan tu. Keluar tajuk sikit lah. Macam mana tu doktor? Macam mana tu? Betul. Siapa boleh kongsi pasal ni penyusuan 2 tahun tu? Kalau dalam Quran tu memang sebutlah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Ustaz, saya tengok dekat Facebook Ustaz
Rozaimi dah ada tulis. Tapi nak share, saya tak tahu nak share macam mana. Tak ada butang share. Tapi dia tulis, dia cakap apa hadis ini adalah tidak benar susu ibu sehingga 2 tahun tanpa makan makanan lain. Nanti saya share dalam grup lah. Okey. Dekat Islam suruh tidak makan kecuali susu ibu hingga umur 2 tahun. Adalah orang tanya ni soalan. Tapi ni post pada tahun 2016. Nanti saya share link dia. Sebab dia kata macam ni. Kalau anak tak menyusu selama anak hanya menyusu ibu sahaja dalam 2 tahun, maka najisnya mukhaffafah. Ini menunjukkan bahawasanya kena menyusu 2 tahun. Tempoh penyusuannya yang wajib 2 tahun. Saya rasa yang itu dari segi nafkah. Contohnya kan nafkah suami kepada isteri yang diceraikan. Itu saya faham. Jadi tempoh penyusuannya selama 2 tahun maknanya dia kena bayar macam hakim kan. Dia kena bayar untuk tempoh penyusuan tu dalam tempoh 2 tahun tu. Dia kena bayar upah. Apa benda namanya tu Allah. Tak ingatlah pula. Itu saya setujulah yang tu. Kita bukan tak setuju dengan ayat tu, tapi pandangan secara meluasnya bermakna kanak-kanak itu kalau diberi makanan selain daripada susu pada tempoh walaupun sebelum 2 tahun, dia ada progres lain lah yang akan berlaku macam saya kata tadi lah. Dia ada mengunyah, menelan, skill lah, dia ada skill lain lah. Selain daripada dia hanya mengisap susu. Gitu je. Bukanlah kata kita menafikan. Okey. Terima kasih banyak Ibu. Anak-anak 5-6 bulan tu dah ada gigi. Dah ada gigi. Dan dia pun nak makan dah kan? Kalau dia memang sangat-sangat tak praktikal kalau susu 2 tahun sebab memang kita tahu 6 bulan tu dah ada 4 batang paling tidak. Jadi kalau menyusu tu, ya Allah sakit kot. So jadi memang saya rasa Tuhan tu tak bagi gigi tu saya saja. Kita pun tak ada. Kita baca tak ada sesuatu pun benda ciptaan Allah itu sia-sia. Kalau dia nak bagi menyusu 2 tahun dah tak ada gigi dah. Dia 2 tahun, 5-6 bulan dah ada gigi. Kan? Maksudnya memang 5-6 bulan tu memang waktu makan. Dan fungsi buah pinggang apa semua kan. Makan pun dia bagi tahu. Kita jangan letak garam, jangan letak gula, makanan baby kan. Sebab ada organ yang tak ready. Organ yang tak ready kan. Jadi kita kedua 2 tahun tu memang betul macam apa Kak cakap tadi. 2 tahun tu ayat menyusu tu dalam surah Baqarah kan. Surah Baqarah tu pasal diikuti dengan perceraian. Pasal perceraian dulu lepas tu baru menyusu kan. Betul. So kalau 2 tahun ibu itu kalau dia nak menyusukan anak tu, menyusukan anak ni sangat lapar. Kita memang lapar. Jadi kalau memang nafkah untuk ibu tu memang kena bagi. Kalau bercerai dia dapat apa je. Lepas habis bersalin habislah. Kan dia punya nafkah tu. Dia punya edah tu habis kan. Jadi tapi menyusukan anak ni lapar. Memang lapar. Kadang-kadang sambil kita menyusukan pun kita nak makan, kita nak minum sebab kita memang kering. Kita rasa macam kering. Badan kita kering. Jadi macam tak tahulah, saya rasa macam tak betul kot hadis tu. Ada ke hadis tu? Tak pernah dengar lah. Saya tahu menyusukan anak tu memang takat 2 tahun. Tu bukan wajib pun. Bukan cakap tu wajib 2 tahun. Tak wajib. Tak wajib 2 tahun. Tapi digalakkan ikut 2 tahun. Tempoh penyusuan tu 2 tahun. Dari segi 2 tahun tu insyaAllah tak pregnant lagi. Kan tak pregnant lagi 2 tahun tu. Sebab kita menyusukan anak kan. Tapi sebab kita sekarang tak macam tu makanan kita dengan perubahan hormon, dengan makanan-makanan ayam cucuknya semua tu kadang-kadang 3-4 bulan dah pregnant balik kan. So, okey. Terima kasih banyak semua ya. Dia sebenarnya isunya yang timbul ialah kalau kita menyusu anak kita 2 tahun penuh, maknanya barulah kita dapat
merealisasikan wujudnya najis mukhaffafah tu. Itu perjuangan diorang lah. Tapi kalau kita itu yang disebutkan oleh beberapa orang bahawasanya kita kena usaha hanya menyusu anak 2 tahun tanpa bagi makan dan minuman yang lain. Tapi ada satu ayatul Quran yang boleh kita nilai, iaitu dalam apakah maksudnya tidak ada kemungkinan wujudnya najis mukhaffafah yang melibatkan macam itulah Kak Lina. Okey. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, bunyinya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Tempoh mengandung dan tempoh penyusuan itu 30 bulan. Okey, apa maksud 30 bulan tu? Sedangkan yang lain kata haulaini kamilain, tempoh menyusu tu 2 tahun penuh kan. Tapi sekarang ni dan mengandungkannya, menyusukannya 30 bulan. 30 bulan ni bersamaan dengan berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun 6 bulan 2 tahun setengah. Ini Ustaz, ini menunjukkan tempoh sekurang-kurangnya hamil adalah 6 bulan. Yes. Lagi tempoh hamil sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudiannya tempoh menyusu ialah selama 2 tahun. Sorry, saya silap guna dalil ni. Ini cerita pasal mengandung. Paling kurang 6 bulan. Bulan ke-7 tu boleh lahir dah. Bukan pasal penyusuan. Silap-silap. Tapi satu lagi penghujahannya ialah, adakah wujud kempen bagi Nabi SAW? Nabi kata bahawasanya kena menyusu dalam tempoh 2 tahun. Satu. Yang keduanya, yang menetapkan 2 tahun ni, adakah Nabi SAW sendiri ataupun ulama'? Jadi ulama' yang kata menyusu 2 tahun, dan kalau dalam tempoh 2 tahun tu jadi najis mukhaffafah, itu ulama'. Lepas tu kita lihat ada beza kalangan ulama' tu. Ada yang kata lelaki mukhaffafah, perempuan mutawassitah. Ada yang kata kedua-duanya mukhaffafah. Ada yang kata kedua-duanya mutawassitah. Jadi maknanya tidak ada hadis yang jelas daripada Nabi SAW yang menyatakan 2 tahun tu. Kalau 2 tahun mukhaffafah. Kalau hanya menyusu ibu sepenuhnya. Tidak ada keterangan jelas daripada Nabi. Cuma hadis saja yang kita lihat, Ummu Qais radhiyallahu anha bawa anak dia yang masih kecil dan tidak makan apa-apa lagi melainkan susu dia. Jadi mungkin anak dia baru dalam umur beberapa hari ataupun beberapa minggu, dan dia bawa tu pun untuk tahnik. Takkan tahnik tu dah umur setahun, dan takkan tahnik dah umur 9 bulan. Maknanya baru lagi. Tapi baru tu logiklah kalau seminggu 2 minggu dia lewat pergi tahnik dan masa tu dia hanya menyusu mak dia je, tak makan apa-apa lagi, betul lah tu. Jadi ceritanya tidak ada pun kempen di peringkat Nabi SAW supaya menyusu itu 2 tahun penuh. Apalagi secara fitrahnya budak-budak ni umur 7 tahun, 7 bulan pun dah mula nampak makanan kita pun dia nak terkam dah kan. Dia nak rasa dah. Kita tak bagi. Saya tak dapat bayangkan macam mana anak-anak tu hidup. Ini ibu-ibu boleh lihat kupasan panjang daripada Ustaz Asrizal. Lama dulu. Yang panjang dia punya kupas ini isu ambisi pada tahun 2016 dulu. Boleh lihat, boleh baca dah, tapi memang kena baca satu pelan-pelan lah. Sebab panjang sangat. Allah Allah. Okay, kita ada 10 minit lagi. Saya nak masuk tajuk baru pun dah sebesalah. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, yang pasal, boleh saya cakap sikit, yang tadi pasal ayat Al-Baqarah 233 tu, memang ada Ustazah Salihah, Dr. Salihah Kaswari cakap, sebenarnya ayat itu macam al-walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini adalah seperti sindiran untuk kaum wanita. Adakah kamu mahu menyusukan anak kamu 2 tahun penuh? Maksudnya siapa yang mampu maka teruskanlah menyusu untuk 2 tahun penuh, tapi kena top up juga dengan makanan nutrition after 6 months tu, bukanlah totally 2 years tu semua susu ibu je. Macam yang kebanyakan ibu-ibu kat Malaysia yang mampu buat tu lah. Maksudnya siapa yang mampu buatlah 2 tahun penuh. Sebab masa menyusu tu juga bonding kita dengan anak kuat. Jadi masa tu
kemungkinan ada faedah dia adalah antaranya kita dapat menanamkan benih tauhid kepada anak kan. Sebab dia dalam keadaan sangat close dengan ibu. Jadi kita boleh ajar dia kalimah la ilaha illallah dan sebagainya lah. Itulah kata yang saya ingatlah daripada seminar. Okey, terima kasih. Okey, akhirnya kalau ada apa-apa? Kena saya rasa memang kena dengar jelas Doktor Solehah tu, dia banyak rujukan dan dia kalau kita salah dengar tu kita akan mentafsirkan begitulah. 2 tahun tak dibagi apa-apa kan. Tapi sebenarnya saya rasa tak, kena dengar betul-betul. Kena dengar betul-betul kan. Sebab dia banyak rujukan tu. Dia memang jenis yang study. Jadi mungkin dia akan bagi contoh tu, contoh ni. Jadi mungkin kita terlepas dengar kan. Kita dengar yang part yang 2 tahun je bagi susu. Takut mudarat pula nanti sebab saya ada kawan-kawan yang delay bagi makan anak-anak. Maksudnya, tapi itu dia macam dibenarkan, maksudnya dia bawa anak dia jumpa pediatrician pun kata okey jangan bagi makan lagi. Sebab apa? Sebab saiz anak tu, sebab dia bila dia buat kajian, dia check budak tu, dia kata okey perut dia tak ready. Itu memang delay food feeding. Dia sampai umur setahun masih breastfeed saja. Lepas tu bila mula makan, dia kena makan buah sahaja macam pisang, labu. Dia tak boleh even macam brokoli kita buat pun dia tak boleh makan, perut dia tak boleh terima. Dalam keadaan macam tu, delay food tu memang doktor sendiri akan bagi tahu. Tapi doktor akan suruh try makan pisang, blend buah-buahan yang lembut-lembut untuk dia makan. Kena juga bagi makan. Okey. Okey. Kalau macam tu, kita terima kasih banyak atas semua perkongsian yang diberikan tu. Dan kita bukan bincang isu Dr. Solehah ya, kita hanya bincang pasal ilmu tadi. Ini bukan takut ada orang salah faham kita duk bincang pasal isu doktor, tidak ada kaitan. Okey, baik. Jadi sekarang ni, apa pun satu benda yang perlu kita fahami dalam bab hadis Nabi SAW ialah memang kita kena lihat daripada semua konteks dan juga konsep. Tak boleh lihat satu tempat je, ya. Sebab pada hadis Nabi yang zahirnya kata begitu, tapi hakikatnya tidak. Sebab rupanya kita baru baca satu hadis. Kita tak baca lagi hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat yang ada nilai-nilai tambah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang kita baca tu baru hadis yang pendek rupa-rupanya. Dia ada hadis yang panjang. Satu hadis yang kita baca tu rupanya hadis yang tak habis lagi. Dia ada lagi rentetan daripada hadis yang lain. Justru ulama hadis dulu memang untuk menjawab satu-satu isu dalam hadis, isu-isu yang muskil, mereka akan menggunakan panduan daripada semua hadis yang ada, ya. Kemudian barulah melihat kepada suasana zaman Nabi bercakap tu, suasananya macam mana, keadaan masa tersebut, orang yang Nabi sembang. Jadi semua benda tu kena ambil kira. Barulah Nabi SAW pun ambil tindakan yang bersesuaian dengan masa, dengan orang tersebut. Dan kadang-kadang sebagaimana yang biasa saya sebutkan kepada ibu-ibu, Nabi SAW juga ada melakukan perbuatan yang kurang digalakkan. Semata-mata Nabi SAW nak kata benda tu boleh dibuat kalau kita perlu buat. Cuma dia kurang digalakkan. Dalam keadaan biasa kurang digalakkan. Tapi kalau perlu buat, ya perlu dibuat. Ada masa Nabi SAW meninggalkan perkara yang utama. Benda tu benda yang penting tapi Nabi tinggalkan. Kerana ada lagi benda lebih penting daripada itu. Seperti puasa yang kita bincangkan selama ni kan. Nabi SAW tinggalkan puasa Muharramnya. Nabi tak amal puasa selang sehari. Kerana ada lagi benda lebih besar yang nak dicapai oleh Nabi SAW. Antaranya, Nabi tak nak susahkan ummah.
nanti orang kata Nabi puasa sunat sehari ni, nanti ada orang kata wajib, ataupun ada orang kata inilah sunnah Nabi yang mesti kita buat dan sebagainya. Jadi Nabi ni nak kena interaksi dengan semua benda. Dan memang kan ada ulama yang kata bila Nabi selalu buat, artinya wajib benda tu. Jadi kalau Nabi selalu puasa sunat sehari, nanti orang kata wajib. Pensan kita kalau kita hidup di negara yang bermazhab demikian. Jadi di sini kita dapat lihat kesantunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena terbuka dalam bab ini. Dan saya lihat semakin banyak ilmu kita, semakin kita belajar, semakin kita terbuka. Itu kelebihan dia. Ada beberapa surau dan masjid yang mana tidak mesra dengan anak-anak. Anak-anak ni mesti duduk di bahagian belakang. Tapi kalau di masjid yang biasa dengan pengajian ilmu, orang-orang situ orang yang educated, dia suka belajar, tak apa. Anak-anak pun boleh masuk sekali mencelah di ruang-ruang saf yang ada. Kerana mereka dah ilmu telah membuka dada dan minda mereka itu sendiri. Itu amat penting ibu-ibu sekalian ya, untuk kita memahami agama dalam konteks yang luas dan konteks yang betul. Jadi Kak Liza, kita walaupun ada 4 minit lagi dan saya pun mula lambat, saya minta maaf banyak. Kita boleh berhenti di sini dan akan datang kita sambung balik hadis. InsyaAllah kita patah balik hadis yang kita tinggal hari itu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak apa, kita akhiri dengan tasbih kafarah, Ustaz. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum.